السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Baik ya, kita berhenti di muka surat Nabi Ibrahim alaihi salam. Di situ yang saya tanda lah berkenaan dengan huraian nabi-nabi yang seolah-olah kita lihat macam memohon ampun daripada dosa. Dan kita tahu nabi-nabi ni maksum. Allah Ta'ala pelihara nabi-nabi daripada melakukan dosa besar dan dosa kecil. Nabi-nabi maksum. Tapi kenapa bila kita baca dalam Al-Quran seolah-olah nabi-nabi memohon ampun? Itu yang pengarang ni nak jelaskan. Sebab pandangan yang kuat, nabi-nabi ni maksum minal kabair was saghair. Nabi-nabi ni maksum daripada dosa kecil dan dosa besar. Itu pandangan yang paling kuat. Ada juga pandangan ulama mengatakan nabi-nabi ni maksum daripada dosa-dosa besar sahaja. Dosa-dosa kecil tak ada juga. Tapi yang kuatnya tak. Nabi-nabi maksum daripada dosa besar dan maksum juga daripada sebarang dosa-dosa kecil. Baik. Jadi kita tengok tuan-tuan, kita berhenti di Nabi Ibrahim alaihi salam. Tengok ke surat 141. Baik. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, Nabi Ibrahim alaihi salam beliau memohon keampunan daripada Allah akan kesalahannya kerana beliau merasa kekurangan dalam menjalankan tugas seruan agama Allah. Walaupun keadaannya demikian tidak dikira suatu kesalahan lagi bagi orang biasa. Yang Nabi Ibrahim memohon ampun ni bukan kerana buat dosa macam kita. Nabi-Nabi saya sebut kat tuan-tuan tak pernah buat dosa, berzina, mencuri, minum arak, tengok benda yang haram, dengar benda yang haram. Nabi-Nabi tak ada. Kita baca dalam Quran dan hadis Nabi-Nabi yang tersalah macam tu. Tapi kenapa Nabi-Nabi minta ampun ni? Kerana risau ada kurang dalam menjalankan tugas. Risau kok ada kurang. Itulah jiwa yang merendah diri, jiwa yang halus. Walaupun keadaannya demikian tidak dikira satu kesalahan bagi orang biasa. Dan saya sebut kat tuan-tuan, seperti mana kita lepas mayang, kita semua istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali istighfar kan. Yang ni aku memohon ampun pada Allah, Tuhan yang Maha Agung, yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri. Biasa orang istighfar ni kok dia buat dosa. Lepas berzina ke, minum arak ke, lepas apa, sebut benda yang tak elok ke, dia istighfar lah, minta ampun. Tengok benda haram ke. Yang ni kita lepas sembahyang kenapa istighfar? Kerana kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lepas sembahyang Nabi istighfar. Batuk tuan-tuan. Ustaz tuan. Baik. Kenapa Nabi istighfar?
lepas semayang sebab risau kut-kut ada kurang dalam semayang. Macam tu. Takut ada kurang. Itulah jiwa yang halus, jiwa yang baik. Mana ada kalau akhlak yang tak mulia, tuan-tuan. Siapa yang lepas semayang dia terfikir, takkan Allah Ta'ala tak terima aku semayang khusyuk itu orang yang tak ada akhlak. Para sahabat Nabi, saya pernah sebut tuan-tuan, masa bulan Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan dah doa dah. Kita biasanya masuk bulan Rejab, kita doa kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bagi kami pada Rejab dan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Sahabat Nabi tak, 6 bulan sebelum Ramadan doa lah. Habis Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, sahabat Nabi dia doa, ya Allah, terimalah amalan kami di bulan Ramadan. Takut Allah Ta'ala tak terima. Itu jiwa yang halus. Dia sentiasa risau, aku buat dia yang terbaik ke? Macam kita kalau ada sahabat baik kita lah, yang memang rapat, dia rapat kita pun rapat dengan dia. Kadang-kadang kita dah layan dia bagus lah, betul tak? Mungkin hari jadi dia ke birthday, kita bagi hadiah cukup elok. Kadang-kadang kita terdetik dalam hati, aku bagi ni dah cukup sempurna ke belum? Pasal dia sahabat kita. Sesuai ke dengan apa? Persahabatan kita dengan dia. Ni hadiah yang aku bagi kat dia ni, padan ke dengan dia? Kita kalau ada jiran yang baik kan, tak pernah lupa kat kita. Dia masak apa mesti dia bagi. Dia balik kamera ke apa ke, dia memang tak lupa kita lah. Kita kalau nak bagi apa-apa tu kat dia, kadang-kadang kita mesti nak bagi yang terbaik. Dan kadang-kadang bila kita dah bagi, kita terfikir, aku bagi ni padan tak dengan kebaikan dia? Kadang-kadang kita risau kalau nak kenangkan kebaikan daripada kita, patut tak? Sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, yang Allah Taala bagi kita nikmat tak terperi, tuan-tuan. Orang yang rapat dengan Allah, tuan-tuan, kadang-kadang dia rasa, padan ke ibadah ni aku persembahkan pada Allah. Gitu. Rendah dirinya, tuan-tuan, pada Allah. Itu beza dengan iblis. Iblis ni tak, iblis ni dia ibadah dan dia yakin takkan Allah Taala tak terima aku ni kuat ibadah. Itu orang yang tak ada akhlak. Sebab tu Nabi minta ampun. Pasal apa? Kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama Nabi Ibrahim kan dia buat dosa, tapi kenapa minta ampun? Kita tengok bagaimana Nabi Ibrahim minta ampun. Firman Allah ayat 82 surah Syu'ara, walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin. Maksudnya, dan dialah Tuhan yang aku harapkan supaya mengampunkan dosaku pada hari kiamat. Nabi Ibrahim tak pernah berzina, minum arak, berjudi, tak pernah. Tapi Nabi Ibrahim risau selama dia hidup di dunia ni dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mungkin dia ada tersilap, mungkin ada kurang dalam dia menunaikan tanggungjawab yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Itulah orang yang jiwa dia halus, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda ini juga disebut dalam Al-Quran waktu Allah Ta'ala menggambarkan orang yang baik. Dalam surah Al-Mu'minun Allah Ta'ala sebut, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ilayna raji'un ulaika alladhina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ini orang apa? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang yang menginfakkan harta dia. Dia sedekah harta dia, sedekah merata. Dia sedekah dalam keadaan wa qulubuhum wajilah, hati dia takut gemetar. Jadi isteri Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, ahum yasrikun, ahum yashrabun al-khamar? Adakah mereka yang bersedekah dalam ayat ni, sedekah dalam keadaan takut ni, mereka minum arak kah? Mereka mencuri kah? Sebab sedekah dalam keadaan takut. Sedekah dalam keadaan baru lepas buat dosa kah? Nabi kata, bal yusallun, bahkan mereka ni semayang, kuat semayang. Wa yasumun, ni kaki puasa semua, kuat semayang sunat, kuat puasa. Wa yatasaddaqun, dan rajin bersedekah. Yakhafu alla yataqabbal minhum, tapi mereka takut kalau amalan mereka tak diterima. Orang yang macam ni dah Allah Ta'ala kata, ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Orang lagu ni lah yang bersegera melakukan apa? Amal kebaikan.
Wahum laha sabiqun, mereka lah orang yang pertama-tama tuan-tuan meninggalkan orang lain dalam mengerjakan kebaikan. Pasal apa? Rasa patut ke aku tunaikan ibadah ni serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan nikmat Allah pada kita ni tak padan tuan-tuan. Dengan apa yang kita buat, tak padan nikmat Allah. Bila saya pernah sebut kat tuan-tuan, kalau orang nak cungkir mata tuan-tuan, bagi tuan-tuan 20 juta, tuan-tuan nak? 30 juta lah, angkat-angkat sikit lah. 30 juta cungkir 2 biji mata tuan-tuan. Siapa sini setuju? Fikir 30 juta tu banyak ustaz, boleh lah kot. Ada tak? Saya rasa tak ada. Saya tak tahulah kalau ada. Okey lah, kalau ada lah, orang sanggup, okey, cungkir mata lah 30 juta. Okey, dapat 30 juta, boleh beli Ferrari. Mata buta mana boleh bawa Ferrari? Saya tak boleh bawa, tapi orang lain, orang sebelah bawa. Orang bawa pun hang tak nampak. Boleh jadi dia bawa kereta lain. Dia tipu hang tak tahu. Tak apalah, sekurang-kurangnya orang tengok orang kagum naik Ferrari. Hang pun tak tengok orang tu kagum ke tak kagum. Betul tak? Habis tuan-tuan, tak ada mata, hilang semua nikmat. Tak apalah, dapat 30 juta, boleh kahwin 4. Boleh kahwin 4. Hang tak tengok dah muka bini hang 4-4 tu. Muka cucu pun dah tak tengok dah. Mana seronoknya tuan-tuan kalau tak dapat tengok bini punya lawa umur 18 tapi mata tak nampak. Tuan-tuan takkan setuju tuan-tuan. Tiap-tiap hari kita buka mata, celek mata kita ni tuan-tuan, nilai dia tuan-tuan tak boleh ternilai dengan apa-apa. Belum cerita buah pinggang lagi, jantung lagi tuan-tuan, belum cerita telinga lagi, hidung lagi, ni lidah ni. Tuan-tuan pernah sakit, saya pernah sakit, tuan-tuan pernah sakit. Masa kita sakit, Allah Ta'ala ambil saat kita punya selera kan. Bagilah apa pun, tak lalu. Tak kira lah kita suka makan apa pun, tak lalu. Allah Ta'ala tarik saat supaya kita tahu nikmat selera tu. Saya nak ceritanya tuan, nikmat Allah Ta'ala tu banyak. Orang yang rapat dengan Allah ni, dia rasa apa? Padan ke ibadah aku ni dengan nikmat yang aku dapat tiap-tiap hari ni, itu yang dia minta ampun tu, risau kurang. Ini ada hadis dalam Riyadhus Shalihin, tuan-tuan pun pernah dengar kan, Nabi semayang malam sampai pecah-pecah kaki, bengkak-bengkak kaki, sendi Nabi tu bengkak. Kalau macam kita bengkak juga sendi-sendi kaki tu, tapi bukan semayang tahajud, gaut-gaut. Saya kata saya lah, saya ada gaut tuan-tuan. Saya kata saya lah. Tuan-tuan saya tak tahu, saya muda pun dah ada gout. Tu saya tak boleh makan sangat burger, tak boleh makan sangat sos, seafood lah. Macam tu lah. Kawal-kawal lah sikit lah. Ada orang dia kena gout pun tak kawal, ada juga. Dah kena gout tak kawal, ada. Kawal-kawal lah, dia beringat-ingat lah. Dulu-dulu orang sakit gout ni, orang anggap sakit apa? Sakit orang kaya, sakit maharaja. Yang makan apa? Yang makan udang sotong ni maharaja. Sekarang ni semua maharaja boleh makan. Semua pakat kena gout. Dulu sakit orang kaya. Di Eropah lalu dia anggap gout sakit orang kaya. Dan ni semua orang kaya boleh makan. Baik. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, ada orang saya jumpa dah gout teruk, doktor kata tak boleh makan, dia makan. Ni bengkak-bengkak habis ni. Bengkak-bengkak. Kalau kerat tu keluar warna putih, kristal asid urik. Sampai dia mati tuan-tuan. makan sampai tak boleh buat apa sampai dia mati. Last sekali dia tu reput tulang. Tulang penuh. Banyak bila asid urik ni banyak, dia duduk dekat sendi-sendi, dia merosakkan sendi. Habis sendi hancur. Pasal tulang tu kan, dia sendi rosak. Tak apa tuan-tuan. Tapi nak cerita nikmat Allah banyak tuan-tuan. Sangat banyak nikmat Allah. Itu Nabi semayang bengkak-bengkak kaki. Isteri Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia pelik juga, dia tanya kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa semayang sampai macam ni, bengkak-bengkak kaki? Sedangkan Allah telah mengampunkan dosa yang dahulu dan sekarang. Maksudnya apa? Nabi tak ada dosa. Nabi tak ada dosa dulu, kini dan selamanya. Nabi tidak ada sebarang dosa. Tapi kenapa perlu semayang sampai macam tu? Bukan ada dosa pun. Apa Nabi kata? Afala akunu abdan syakura, tidakkah patut aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Syukur dia apa? Dia atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Itu yang saya sebut, kalau kita nak mudah faham. Orang pernah tanya kat Nabi kan, macam mana nak malu pada Allah, kita tak nampak dia Tuhan. Macam mana nak malu pada Allah sedangkan kita tak nampak Allah?
Kata Nabi, malu pada Allah seperti mana kama tastahi min rajulin salihin min qaumik. Malu pada Allah seperti mana kau malu pada orang yang soleh daripada kaummu. Supaya kita boleh fikir. Malu pada Allah, malu nak buat maksiat. Kalau kita ada orang baik kan, kat kampung ni ada seorang cukup baik, kita mesti segan dengan dia, betul tak? Nak isap rokok depan dia kita segan. Kita nak sembang bukan-bukan depan dia rasa segan. Segan pasal dia orang soleh. Dia timbul rasa segan dalam diri tu. Bagi kita mudah faham. Samalah tuan-tuan, saya sebut tadi, kalau ada orang yang dah banyak jasa dia, kita sebut orang lah, banyak jasa daripada kita. Kita susah dia tolong, kita sakit dia tolong, tak pernah dia tak tolong kita lah, tak pernah. Bagi rumah, bagi tanah memang tolong. Kadang-kadang kalau kita bagi apa-apa kat dia, kita terfikir, padan ke aku bagi kat dia ni. Kita akan cuba bagi yang terbaik. Kenangkan nikmat Allah yang tak terperi tuan-tuan, supaya kita rasa segan, patutkah kita ibadah lagu ni. Itu Nabi-Nabi minta ampun. Baik. Itu yang sunat kita sebut, Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampunlah dosaku pada hari pembalasan. Minta ampun, takut ada kurang. Baik, kita tengok yang keempat. Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana kisahnya Nabi Musa memukul seorang pesuruh Firaun menyebabkan ia mati dengan sekali pukulan sahaja. Ada yang kata dia tampar, ada riwayat kata dia tumbuk. Nabi Musa AS ni orang yang kuat fizikal dia. Jadi dia tumbuk sekali mati. Kejadian itu difahamkan berlaku dengan tidak sengaja. Tak sengaja. Tak sengaja tuan-tuan. Tak sengaja dosa ke tuan-tuan? Bukan dosa. Tak sengaja bukan dosa. Dia tak sengaja, dia nak halang. Okey, kalau dalam Islam lah tuan-tuan, kita nak anggap bunuh apa tu? Kita ada 3 jenis bunuh kan? Muta'ammidan, amd, bunuh dengan sengaja. Shibhul amd, bunuh yang menyerupai sengaja. Yang ketiga, khata'an, yang tersilap. Dia ada 3. Yang pertama, bunuh memang sengaja nak bunuh. Syarat dia lagu mana? Syarat dia memang dia guna benda yang boleh membunuh. Guna pistol tembak kepala kawan tu. Dia tak boleh depan mahkamah, saya tak ada niat pun nak bunuh dia. Tembak tang kepala, mana boleh kata lagu tu. Ambil parang tetak tengkuk dia. Hakim tanya apa saya buat? Saya tak ada niat pun, saya melawak mana boleh tetak tengkuk, matilah kawan. Senjata yang padan, katuk mengetun atas kepala, itu memang nak bagi mati. Nak tikam tengkuk ke, tikam dada ke, jelas senjata dia dan perbuatan itu tempat mana, memang jelas dia nak bunuh. Itu yang pertama, itu memang kena bunuh balas lah. Yang kedua, yang menyerupai sengaja. Dia tak sengaja, dia menyerupai sengaja. Macam ni dia tampak belakang kawan tu mati. Dia tampak belakang kawan tu mati. Dia tak sengaja, tapi macam menyerupai sengaja. Menyerupai sengaja. Dosa? Tak dosa. Sebab menyerupai sengaja, dia tak silap pun. Macam dalam cerita Nabi Musa nak halang kawan tu. Nak halang, bukan nak pukul dia, nak halang. Itu yang macam menyerupai sengaja. Tapi Nabi Musa tak sengaja. Pakai tangan dia kata pakai penampak. Tapi dalam Islam, menyerupai sengaja ni dikenakan diat. Walaupun menyerupai sengaja. Sebab apa? Dia ada sebab. Sama juga bunuh tak sengaja, bunuh tersalah. Bunuh tersalah. Nak tembak monyet, tertembak jiran. Tak ada niat. Nak tembak jiran, nak tembak kijang, tertembak kawan. Pi buru 2 orang, tertembak member dia. Banyak kali jadi kan. Ada gangguan jin dan sebagainya, wallahu alam. Sebenarnya pelanduk nak tembak pelanduk, tembak kawan dia. Dia tengok pelanduk, sekali tembak kawan ni sungguh. Banyak jadi tuan-tuan. Itu masuk hutan, baca-bacalah sikit. Jadi tuan-tuan, yang tu juga walaupun tak berdosa, tapi dia dikenakan apa? Dikenakan diat. Sama juga kita naik kereta. Kita naik kereta, kita yang buat salah. Jangan silap. Kita yang buat salah, lampu isyarat merah kita langgar, orang lintas mati kita langgar dia. Kita salah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ada unsur cuai. Satu. Yang kedua, kerana melibatkan nyawa. Walaupun kita tak sengaja, aku tak sengaja, tapi mati seorang lelaki yang dia tanggung anak isteri dia. Jelas
Walaupun kita tak sengaja, tak ada niat, tapi kerana tindakan kita telah terkorban seorang bapa yang menanggung anak isteri dia, ataupun seorang anak yang menanggung mak ayah dia, melibatkan nyawa. Tuan-tuan kena tahu kalau silap kita nah, kalau bukan silap kita tak kena. Ada orang kata kalau kita silap pun kita kena. Itu tak tepat tuan-tuan. Contohnya kalau kita naik kereta elok-elok, ada orang lintas depan kita. Kita naik kereta elok lah, dia lintas depan kita, kita langgar, dia mati. Bukan salah kita, bukan cuai kita, cuai daripada pihak dia. Ada orang bawa kereta elok-elok, ada budak race kat belah Kemunting tu, budak race. Dia bawa kereta elok-elok, budak race. Dia bawa kereta, budak race daripada sini. Sampai kat kereta dia, budak tu apa? Dia belaga hinder. Satu budak tu jatuh kat tayar depan dia. Dia nak buat macam mana? Jatuh kat tayar depan dia. Adakah dia kena diat? Nak kena diat macam mana dia pergi terjun kat tayar? Jangan silap, ada orang kata kena diat. Ada juga seorang ustaz, ada viral kan, ustaz tu sebut apa? Kalau kita bawa mak ayah kita kereta, insiden mati mak ayah kita, kita tak dapat faraid. Ada viral ustaz tu sebut. Naknya kurang tepat. Kurang tepat. Kecuali memang kita cuai. Ni kita bawa elok-elok, kereta langgar tepi mati. Bukan kita cuai, kereta tu yang langgar. Melainkan kalau kita bawa mak kita bawa laju sungguh, betul tak? Kita cuai dalam bawa, langgar lampu merah ke, bawa 200 km per jam ke, bawa tak padan, cuai, bawa secara melulu, insiden mak kita meninggal dunia, ya, cuai itu ada pada kita. Jangan sebut umum, sebab ustaz tu sebut umum. Dia kata kalau kita bawa mak kita naik motor, insiden lagu mana pun mak kita mati, kita tak dapat harta pusaka. Kalau macam tu, seorang anak pun tak mau bawa mak dengan ayah. Betul pasal apa? Sagi insiden aku free tak dapat. Betul tak? Silap tu. Umum sangat dia sebut. Kena spesifik sikit. Spesifiknya kalau kecuaian tu daripada pihak anak tu, barulah dia tidak mendapat pusaka. Baik. Jadi Nabi Musa dia tak sengaja. Nabi tak sengaja. Kemudian dia tumbuk mati. Pada adatnya tak mati, tapi mati. Tak ada sengaja tuan-tuan. Dan bukan bertujuan hendak membunuhnya. Bukan. Ni kalau masuk mahkamah pun lepas tuan-tuan. Malah perbuatannya itu bertujuan hendak mengajarnya dengan menggunakan tamparan dengan tangan saja. Ada yang kata dia tampak muka. Tapi memang kadang-kadang boleh jadi tampak muka. Saya tak tahu orang yang kena tampak tu tak kuat ke apa, boleh mati. Kan dulu ada budak kat Kuala Kangsar ke, MRSM mana tahu, ditumbuk budak tu mati, tumbuk muka. Tumbuk muka ni, dia kalau tumbuk kuat ni, dia kawan tu tengah ralik, dia tumbuk curi, memang bahaya pun. Dia boleh knock out sekali dia bagi, dan memang boleh mati. Otak bergerak. Kemudian oleh itu Nabi Musa merayu kepada Tuhan dengan penuh penyesalan dalam ayat 16 surah Al-Qasas. Nabi Musa memohon ampun pada Allah. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Maksudnya Nabi Musa merayu, katanya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, oleh itu ampunkanlah dosaku. Maka Allah menerima taubatnya dengan mengampunkan dosanya. Sesungguhnya Allah jua yang amat pengampun, lagi amat mengasihani. Pada hak Nabi, dia rasa macam satu kesalahan pada hak dia. Pada hak dia. Sedangkan dia nak menghalang, waktu ni nak bergaduh. Bukan saja-saja masa ni nak bergaduh. Yang mati ni dia daripada keturunan Firaun. Firaun ni keturunan Qibti, ataupun sekarang ni dipanggil Koptik. Orang Mesir, orang Mesir, asal Mesir, Koptik. Mesir itu bukannya orang negara Arab. Dia negara musta'arab. Musta'arab ni, dan dia Mesir itu kalau bukan, dia pun negara Afrika. Morocco, Afrika, Libya, Afrika, ini semua belah-belah Afrika tu. Tunisia, apa benda tu, semua belah Afrika. Bukan Arab. Tapi pergi sana banyak Arab. Pasal apa? Orang Arab datang, kahwin campur. Jadi mereka pun cakap macam Arab, kita panggil mereka musta'arab lah. Mereka Arab campur. Orang yang asal bukan Arab, dia ikut budaya Arab, dia kahwin campur, musta'arab. Bukan Arab asli. Mungkin ada Arab asli, boleh jadi ada, tapi bercampur lah dengan mereka. Kalau nak Arab asli ni macam mana? Di Yaman, di mana? Saudi, Qatar, Dubai, itu Arab tu ya. Baik. Jadi nak bergaduh, masa tu nak bergaduh orang satu keturunan Firaun, Koptik.
Dia bergaduh dengan seorang lagi, Bani Israel. Bani Israel ni anak cucu Nabi Yaqub, satu suku dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa ni nak halanglah supaya jangan bergaduh. Tapi yang lelaki ni bertindak agresif. Yang hak Koptik ni, dia agresif. Maka Nabi Musa pun tampanglah dia. Bila tampak sekali, jatuh mati terus. Bukan Nabi Musa ni, Nabi Musa nak menghalang dia daripada bergaduh, dan daripada bertindak agresif. Baik. Jadi nak kata bunuh menyerupai sengaja pun susah. Menyerupai sengaja ni memang dia, orang panggil apa, memang tengah bergaduh. Contoh orang bergaduh, orang bertumbuk, dia tumbuk kawan dia mati. Dia memang niat nak menyakiti kawan tu. Nabi Musa bukan nak menyakiti, Nabi Musa nak menghalang dia daripada bergaduh. Syibul La'am ni kalau orang bergaduh dengan kawan, dia bergaduh dengan kawan dia tampak dia tumbuk mati. Nabi Musa bukan bergaduh, Nabi Musa sedang menghalang dia daripada bertindak zalim ke atas satu pihak yang lain. Tapi tindakan itu tak sangka menyebabkan dia mati. Tapi tawaduknya Nabi Musa minta ampun. Ini orang tawaduk, tuan-tuan. Kalau orang yang tak tawaduk, aku tak salah, kenapa nak minta ampun? Ada orang lagu tu, itu sombong. Tak salah pasal nak minta ampun, tak. Depan Allah Ta'ala, tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini tawaduk, merendah diri, tuan-tuan. Baik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda pernah disuruh bertaubat kepada Allah sebagaimana firman-Nya ayat 2 Al-Fath. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta ampun. Pasal apa? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah silapmu yang telah lalu dan yang terkemudian, dan ia menyempurnakan nikmatnya kepadamu serta menambahkanmu hidayah ke jalan lurus dalam mengembangkan Islam dan melaksanakan hukumnya. Jadi macam mana seolah-olah Allah Ta'ala sebut memerintahkan Nabi mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ahli-ahli tafsir memahamkan pengertian ayat tersebut dengan maksud bahawa bukanlah Nabi Muhammad itu berbuat dosa dengan satu-satu kesalahan tertentu, bahkan kerana semata-mata baginda meninggalkan amalan yang utama sahaja. Ada dalil amalan yang utama. Ada satu hadis Nabi yang mana Nabi SAW bersabda, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah mi'ata marrah, atau kama qala, makna dia sesungguhnya ada satu perasaan di dalam hatiku. Sebagai ulama dia tafsir perasaan apa? Perasaan yang tidak semangat melakukan ibadah seperti selalu. La yughan, seolah-olah macam ada satu penutup pada hati aku. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dia sebut penutup di sini, makna dia ada ketika satu saat yang mana hati Nabi ni tidak mengingati Allah. Tak mengingati ni bukan maksud ingat maksiat. Mungkin Nabi memikirkan soal-soal yang ni perkara-perkara apa, urusan-urusan keduniaan, mungkin pemerintahan, urusan isteri dia. Nabi fikir tentang urusan-urusan dunia, begitulah. Bila macam hati kita ni, tuan-tuan, memang kalau hati kita ni banyak ingat dunia, banyak ingat Allah tu, yang ni macam hati Nabi ni boleh dikatakan 24 jam itu ingat Allah. Cuma kalau ada fatrat, kalau ada masa yang hati Nabi tu tidak mengingati Allah, Nabi memikirkan tentang isteri dia ke, mungkin Nabi memikirkan tentang apa, urusan pemerintahan dan sebagainya, Nabi rasa itu macam satu kekurangan. Kalau kita, tuan-tuan, kalau saya lah, kita hati ni selalu ingat dunia, terbalik pula. Bila ingat Allah tu rasa macam bagus, rasa macam tu pula. Dia rasa terbalik. Hati tu ingat dunia selalu, bila hati masa ingat Allah tu rasa macam bagus, rasa macam apa, alhamdulillah bagus. Hati Nabi sebalik pada tu. Hati Nabi ni memang 24 jam ingat Allah, tapi bila ada masa urusan keduniaan menyibukkan hati Nabi SAW, maka Nabi rasa macam itu satu kesalahan. Walaupun itu bukan satu kesalahan pun, cuma Nabi sebagai orang yang rapat dengan Allah ni rasa macam Allah satu kesalahan. Dan Nabi kata, aku mohon ampun pada Allah 100 kali.
Tuan-tuan, untuk tafsiran la yughanu ala qalbi itu banyak tafsiran dia. Saya ambil salah satu pada dia lah. Ulama sangat berhati-hati sebab maksumnya Nabi. Maksumnya Nabi. Jadi tuan-tuan, begitulah yang disebut oleh Ibn Hajar. Dia apa? Nukil daripada Qadhi Iyad. Mungkin kadang-kadang ada tempoh-tempoh yang Nabi memikirkan soal selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi mohon ampun pasal apa? Kerana tempoh-tempoh singkat tu je Nabi rasa kesalahan pada Allah bila tidak mengerti Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda ni kan sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan dengan apa? Dengan harta kamu. Harta melalaikan kita. Jangan dilalaikan oleh apa? Anak-anak kamu. An dzikrillah, daripada berzikir mengerti Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang buat kerja lagu tu kerana dunia, kerana harta, anak pinak dan sebagainya, melalaikan dia, maka dia di kalangan orang yang rugi. Itu yang Nabi minta ampun tu. Pasal ada masa yang Nabi terlupa, tuan-tuan. Bukan terlupa, tuan-tuan. Nabi memikirkan soal-soal perkara-perkara yang seolah-olah macam merujuk kepada urusan Nabi dengan isteri dan para sahabat dia. Baik, kemudian sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu, sedangkan perkara yang tersebut itu belum dikira kesalahan lagi bagi orang lain. Bagi orang lain tak dosa. Ada dosa, tuan-tuan. Tapi bagi Nabi rasa itu satu kekurangan. Lagi satu, kalau tuan-tuan tengok dalam tafsiran hadis, Nabi minta ampun pada Allah banyak dalam kitab hadis lah. Macam Riyadhus Salihin kan, dalam Kitabul Istighfar, Imam Nawawi letak satu bab memohon ampun pada Allah. Kan ada lah, kenapa Nabi minta ampun? Bahas. Maka sebagai ulama kata ada 3 sebab. Pertama, min ajlil ibadah, kerana ibadah, yakni hubungan kita dengan Allah. Antara hubungan kita dengan Allah yang Allah Ta'ala suka adalah al-inabah, at-taubah wal-inabah. Taubah tu maksudnya kembali kepada Allah. Inabah tu selalu kembali pada Allah. Itu salah satu bentuk hubungan kita dengan Allah. Itu tujuan yang pertama Nabi mohon ampun. Itu salah satu hubungan kita dengan Allah. Dan kita pun mengaji sebelum ni kan, nama Allah kan, salah satu nama Allah apa? At-Tawwab, yakni penerima taubat. Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Al-Ghafur, yang maha pengampun. Maknanya Allah Ta'ala suka orang minta ampun pada dia. Allah Ta'ala suka yang selalu mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi tuan-tuan, wa yuhibbul apa? Kan kita baca innallaha yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tawabin apa? Selalu bertaubat. Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka orang yang selalu bertaubat pada Allah. Itu tujuan para Nabi minta ampun yang pertama. Ini min ajli ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala suka orang yang bertaubat kepada Allah. Dan ada satu asar daripada Nabi Daud alaihi salam, yang mana Allah wahyukan pada Nabi Daud, kata Allah, ya Daud, aninul muznibin ahabbu ilayya min surakhil abidin. Mana dia apa? Wahai Daud, aninul muznibin, yakni rayuan, tangisan orang yang melakukan dosa, yakni merendahkan diri. Tangisan, rayuan orang yang melakukan dosa lebih aku cintai daripada surakhal abidin, daripada surah-surah orang yang kuat melakukan ibadah. Malah ada hadis kan dalam Riyadhus Salihin, mungkin ada ustaz yang ajar Riyadhus Salihin. Saya cadang kat tuan-tuan, kalau belum ada lagi, tuan-tuan buat satu slot, suruh ustaz mana-mana ajak Riyadhus Salihin. Bagus. Sebab itu buku hadis yang ditulis, dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang disusun hadis-hadis akhlak. Bagus. Sangat bagus. Hadis-hadis yang nyuruh kita berakhlak, tuan-tuan. Ada satu hadis tu bab taubat, yang mana Nabi bersabda, lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi fi ardin falah. Panjang hadis dia.
Sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba di kalangan taubat seorang hamba daripada seorang kamu yang tersesat di atas untanya di padang pasir. Makna dia apa? Allah lebih gembira daripada dengan taubat seorang hamba daripada salah seorang kamu yang jatuh daripada unta dia di padang pasir. Dia dipendek macam mana, ada huraian dalam hadis lain, dia panjangkan. Nak cerita dia macam mana? Nabi bagi gambaran tentang analogi. Analogi ni bagi kita faham. Bukan Allah Ta'ala macam makhluk, tapi benar bagi kita faham, tuan-tuan. Macam syurga. Syurga sebenarnya kita tak pernah dengar kecantikan syurga. Wala uzunun sami'at. Telinga tak pernah dengar kecantikan syurga. Lepas tu dalam Quran, jannatun tajri min tahtihal anhar, supaya kita faham sikit. Hakikat sebenar keindahan syurga, telinga kita tak pernah dengar. Pasal apa? Kalau cerita tak faham, sebab kita tak boleh nak kiaskan di dunia. Yang disebut dalam Quran tu yang kita dapat tangkap sikit. Oh, taman-taman indah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oh, kita dapat gambaran. Tapi hakikat keindahan dia, rupa dia, warna dia, tak cerita. Pasal kita pun tak faham. Sikit gambaran supaya kita boleh berfikir. Baik, jadi tuan-tuan, ceritanya Nabi SAW sebut 2 minit lagi. Allah lebih gembira dengan taubat kamu daripada seorang kamu yang mana dia naik unta, lepas tu dia tidur. Ni gambaran dia naik unta, lepas tu dia tidur bawah pokok di tanah apa, di padang pasir yang luas. Padang pasir yang luas, tidak ada apa-apa. Bekalan dia atas unta dia tu, dia tidur. Bila dia tidur, dia jaga tengok unta dia hilang. Tuan-tuan, kalau kat sini tak apalah, kita boleh makan ayam apa-apa pun, tuan-tuan. Kalau di padang pasir unta hilang, mati, tuan-tuan. Tuan-tuan nak minta tolong siapa? Panas lebih 50. Memang bila bekalan atas unta, ayam tak ada, tuan-tuan boleh jalan 60 minit saja. Memang dia akan collapse, dia akan mati. Memang kadang-kadang zaman moden pun ada orang yang sesat, naik kereta sesat di padang pasir, mati. Aircon dia habis minyak, panas, dia tak tahan, memang sat je mati. Jadi bila unta dihilang, memang kematian di depan mata dia. Dia nak pergi mana? Kita sesat lautan boleh lagi makan daun. Dia nak makan daun, dalam pokok ada ayak, minum ayak dalam pokok ke apa, boleh hidup lagi. Padang pasir mana ada dah. Memang mati je, tuan-tuan. Jadi tengah Nabi cerita, tengah lelaki ini duduk dalam keadaan putus asa, dia duduk bawah pokok, tiba-tiba unta dia berada di hadapan dia. Daripada tadi dia rasa macam dia nak mati dah, habis. Tiba-tiba unta tu duduk depan dia. Dia pun pegang bikhitamiyah, dia pegang tali unta tu. Kemudian dia kata apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta'a min syiddatil farah. Ni Nabi cerita betul ni. Dan hamba tu, dia ambil tali unta tu dan dia berdoa, ya Allah, engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhanmu. Nabi kata apa? Dia tersalah pasal seronok sangat tu, sampai tersalah, ya Allah, kau hamba-Ku dan aku Tuhanmu. Tersilap. Nabi nak bagi tahu apa? Dia punya gembira tu, Allah lebih gembira. Itu sebab yang pertama Nabi bertaubat, memohon ampun pada Allah min ajlil ibadah. Yang kedua, wa ziyadah fi darajatihi, menambah dalam darajat nabi-nabi, tambah darajat nabi-nabi. Darjat kenabian lah, di dunia dan di akhirat. Yang ketiga adalah ta'limu ummatah, ajak umat dia. Betul tak? Kalau Nabi tak istighfar, macam mana kita nak istighfar? Nak ajak umat dia bagaimana cara nak memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya habiskan, tuan-tuan. Alhasil dosa yang dikatakan kepada rasul-rasul itu adalah disebabkan mereka itu orang yang lebih hampir dengan Allah, sedangkan bagi orang biasa belum dikatakan dosa lagi. Misalnya dua orang yang bersahabat qarib lagi setia, dengan tidak sengaja salah seorang daripadanya lalu di hadapan sahabatnya tanpa menegur siapa. Perbuatannya itu salah jika dinisbahkan kepada sahabat yang rapat itu, tetapi belum dikatakan salah bagi orang ramai. Hal ini menepati sebagaimana kata pepatah, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Maksudnya kebajikan yang dibuat oleh orang yang abrar itu masih dipandang tidak elok lagi di sisi orang yang berkawan karib. Baik, ini kata-kata ni daripada
Junaid bin Muhammad Al-Kharraz, dia yang sebut. Dia maksud dia apa? Kebaikan orang biasa itu dianggap buruk bagi orang yang dekat dengan Allah. Maksud dia apa? Perkara yang dianggap biasa, baik, biasa, tapi bagi orang yang dekat dengan Allah, perbuatan itu agak dia rasa buruk. Macam tadilah, kita ada hati kita ingat dunia, tak berzikir. Bagi Nabi-Nabi itu satu kesalahan. Bagi kita itu biasa, tak ada apa. Selagi mana tak kacau orang lain, tak buat dosa, tak berzina, tak apalah. Kalau dia nak fikir dunia, agak fikir apa. Tapi bagi Nabi itu satu benda yang sangat tak patutlah. Satu kesalahan yang sangat berat. Baik, kita pun tengok macam ada tahlil kot lepas ni, ada kenduri. Saya habiskan tuan-tuan tentang istighfar tadi, tuan-tuan, tentang istighfar tadi sikit je. Kenapa kita istighfar, tuan-tuan? Baca dalam, bila Nabi ajak kita istighfar, kerana istighfar tu ada kelebihan. Baca dalam surah Nuh, Allah Ta'ala sebut, Nabi Nuh AS sebut pada umatnya, faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara, aku berkata pada mereka, minta ampunlah pada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, Allah Ta'ala akan hantarkan hujan yang lebat kepada kamu. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah Ta'ala akan perbanyakkan dengan harta dan anak pinak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, Allah Ta'ala akan jadikan taman-taman, kebun-kebun kamu yang lebat dan air-air sungai yang segar. Sebab tu orang jumpa Hasan Al-Basri, orang mengadu dekat Hasan Al-Basri, tanaman kami apa, bumi kami kering, tak kemarau. Apa kata Hasan Al-Basri? Perbanyakkanlah istighfar pada Allah. Ada orang jumpa pada Hasan Basri, saya ni kekurangan harta macam-macam bla 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 bla. Hasan Basri kata, kau minta ampunlah pada Allah, banyakkanlah istighfar. Ada orang jumpa Hasan Al-Basri, dia kata, wahai Syekh, saya ni tak ada anak, lama dah kahwin, anak tak ada. Kata Hasan Al-Basri, perbanyakkanlah istighfar. Orang tanya, lepas habis anak murid dia tanya, pasal apa orang tanya soalan lain jawapan istighfar? Kata Hasan Basri, kata, bukan aku yang cakap, Allah yang sebut dalam surah An-Nuh tadi, perbanyakkan istighfar. Habis tuan-tuan. Akan datang kita sambung yang bawah tu lah, kesilapan di luar syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma wa la matrura wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad